نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا المتاع الغرور. Sadaqallahul azim. Terima kasih pengacara majlis, hormati diraikan Tuan Imam, pegawai-pegawai surau, musalla, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan guru, alim-alim ulama, tuan-tuan sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Tamunya syukur kita pada Allah kerana dengan izin dan inayahnya, alhamdulillah, hari ini Allah masih lagi memberikan kita kesempatan untuk sama-sama kita dapat meneruskan ketaatan kita kepada Allah. Allah masih lagi mengurniakan kita nikmat sihat. Antara dua nikmat yang disebut dalam hadis Nabi, kebanyakan orang lupa. Kerana sihat ni satu nikmat yang memang kita rasa daripada dulu. Melainkan orang yang Allah tarik nikmat sihat ni baru dia akan dapat merasakan hebatnya waktu sihat dulu. Di saat dia solat atas kerusi, baru dirasakan nikmatnya ketika dulu dia solat sujud di lantai. Antara nikmat juga Allah masih lagi memberikan kita kelapangan waktu. Di saat ketika ni tuan-tuan, maghrib ni waktu yang paling mencabar sebenarnya. Maghrib ni waktu sibuk. Time inilah ikan bilih tak ada, time inilah bawang tak ada, time inilah nak pergi pasar raya, time inilah anak nak tuition. Ni waktunya. Singkat masanya. Kerana maghrib ni melalaikan. Kalau kita buat satu benda, memang seronok maghrib tuan-tuan. Kalau minum kedai kopi, memang tak habis cerita maghrib. Kalau main bola, last goal, masuk gol lah ni kita berhenti. Sampai isyak tak gol-gol. Kena tiang, kena palang. Memang kita dilalaikan. Kerana maghrib ni waktu lalai. Sebab itu tuan-tuan, awal bicara kita rasa syukur kepada Allah. Kerana Allah memberikan kita kekuatan. Allah pilih kita untuk jadi tetamu. Allah pilih kita untuk hadir ke rumahnya. Di saat kita dijanjikan dengan kelebihan yang kadang-kadang kita tak dapat rasa pun. Bermula daripada persiapan kita nak datang ke musalla, masuk dengan kaki kanan, niat iktikaf, kita duduk dalam majlis ilmu, menunggu masuknya waktu isyak. Inilah di antara perkara-perkara yang kita tak nampak, tetapi menjadi keyakinan bahawa inilah bekalan yang akan kita bawa apabila kita kembali bertemu dengan Allah. Awal bicara, tuan-tuan, dia mengenalkan saya, memang saya ceramah haji, tuan-tuan. Dan juga saya juru nikah. Bila memilih tajuk, saya tanya setiausaha, nak cerita apa? Dia kata golongan yang tua-tua, elok kita cerita mati je lah, senang. Sebab bukan syarat mati tu tua tak. Tapi antara perkara yang Nabi sebut di saat Nabi duduk dengan sahabat-sahabat. Sewaktu Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah perkara yang paling baik sekali? Nabi kata memperbanyakkan ingat mati. Dan nak ingat mati. Kita yang ingat matilah kerana itu kita sampai kemari. Kalau di kalangan orang yang tak ingat mati, dia tak akan memilih untuk duduk kat sini, tuan-tuan. Dia tetap akan mencari dan terus bekerja untuk mendapatkan harta dan sebagainya. Tapi itu yang kita tinggalkan. Hari ini kita sama-sama dapat bermuhasabah diri. Mungkin kita dapat memikirkan apakah perkara yang boleh menyelamatkan kita di saat Allah berikan kita kesempatan untuk hidup. Hidup ni tak lama, tuan-tuan. Nabi kata sab'ain wa sittin, 60 ke 70. Lebih ekstra, bonus. Saya Ustaz 75, alhamdulillah, Tuhan bagi bonus. Ada orang 80, tapi tak ramai dah yang peringkat umur sampai 100, tak ada dah, tuan-tuan.
Karena makin lama, makin ujung dunia, makin pendek umur kita. Jadi kerana itulah, hari ini kita kena memahami bahawa hakikat sebenarnya Allah jadikan kita bukan sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak jadikan kamu ni jenis manusia ke, aku tak jadikan kamu ni jin, melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi kerana itu konsep ibadah ni luas. Ibadah ni bukan saja solat, bukan saja kita baca Quran, tetapi sebenarnya kehidupan kita ni lah ibadah. Sebab itu kita Islam berbeza dengan orang lain. Kehidupan kita semua boleh jadi ibadah. Kerja kita boleh jadi ibadah, tuan-tuan. Bercakap boleh jadi ibadah. Kerana itu kita nak menjadi umat yang terbaik, kita kena ajak orang kepada kebaikan. Jadi Alhamdulillah, kita tengok tempat tuan-tuan ni, tengok orang muda, Alhamdulillah tuan-tuan. Inilah golongan anak-anak muda yang perlu diberikan ruang. Zaman-zaman muda umur 6 tahun, 7 tahun, Allah Akbar. Banyaklah tempat lain tak ada. Kerana terdapat golongan orang tua yang parasit. Orang tua parasit kita sebut tuan-tuan. Jenis marah ke budak. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita pegang juga. Macam dia tak pernah jadi budak. Kita ni sebenarnya yang sampai ke rumah ni kerana dulu budak-budak. Masa kecil kita dibawa kemari. Walaupun dalam keadaan budak ni banyak kerana. Tapi biasalah tuan-tuan. Kalau jenis budak bising, nama pun budak. Kalau jenis melompat orang semayang, itulah perangai dia. Tak pelik pun. Yang jadi pelik kalau tak imam melompat sekali dengan budak. Itu pelik tuan-tuan. Jadi kerana itu apa nak akhirat? Budak kita bentuklah dia dengan cara budak. Jadi Alhamdulillah, banyak tempat yang kita pergi. Dah ramai di kalangan ahli-ahli qaryah masjid terdiri daripada golongan yang tak ada pelapis. Yang golongan semua tua belaka dah. Nak ceramah buat nikah kahwin jauh sekali. Tadi pengurusi baru sebut nikah je, mic pun tak bunyi tuan-tuan, jangan main-main. Nak tunjuknya bukan saja dia tu penakut, mic pun takut juga. Dia kata ustaz sedap, kata orang ustaz pun takut juga tuan-tuan. Itu cuma menikah je, kita tak menikah banyak kali. Dan itu antara hakikat yang hari ini kalau kita nak hidupkan musalla tempat kita, insya-Allah kita bawa sekali dengan generasi muda. Inilah skuad pelapis yang tentunya akan menjadi pengganti kepada kita. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, bila kita berbicara tentang mati, antara tajuk yang paling orang tak suka, apa dia kata ustaz cerita mati, bila nak maju? Tapi sebenarnya orang yang ingat mati adalah orang yang akan maju. Kerana kita memikirkan tentang kehidupan kita. Kita hidup ni tuan-tuan berubah daripada satu alam ke satu alam. Dalam kita melalui kehidupan ini, kita akan melalui 5 alam tuan-tuan. Alam yang pertama sekali disebut alam roh. Alam roh ni awal lagi. Waktu Allah jadikan Adam, di sulbi itu Adam ni dah ada dah roh anak-anak Adam. Bermakna kita jadi awal lagi. Di saat ketika kita dipilih oleh Allah untuk dipindahkan daripada alam roh ni, kita berpindah ke alam nutfah. Alam nutfah ni alam kandungan. Semua orang datang daripada kandungan. Mana ada datang daripada bola betung? Tak ada tuan-tuan. Proses yang sama. Kahwin, lalu kita jadi daripada darah yang jadi daripada darah, dari tubuh, lalu sampai masa kita akan disatukan dengan roh. Maka itulah kehidupan 4 bulan. Dan kita tentunya orang Islam tak dapat lari daripada kenyataan bahawa segala apa yang berlaku dalam kehidupan ini telah ditentukan. Dan sebab tu waktu dalam kandungan ni, rezeki kita Tuhan tentu dah. Jodoh kita Tuhan tentu dah. Mati kita pun dia tahu dah bila. Cuma kita tak tahu. Mati kita tak tahu bila. Sebab kita lahir, kita hanya dibekalkan dengan sijil lahir. Mati ni satu rahsia, satu nikmat untuk kita, supaya kita sentiasa beringat bahawa pasti akan berlaku. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semua orang pun mati. Ustaz mati, kita mati, raja pun mati. Dan waktu mati inilah kita akan dinilai oleh Allah pada kehidupan atas dunia, kerana dunia ini merupakan satu kehidupan yang bersifat sementara. Sebab itu tuan-tuan, pindah kita ke alam roh, namanya alam nutfah. Di saat kita ditiupkan roh, lalu ditentukan kita ni kadar takdirnya macam mana. Sebab tu qada dan qadar termasuk dalam perkara yang wajib kita percaya. Apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita sudah ditentukan. Tuan-tuan, sebab itu kita syukur kerana kita masih lagi menjadi pilihan oleh Allah untuk sama-sama duduk dalam rumahnya. Allah berikan kita satu peluang untuk menjadi orang yang di akhirat nanti
Suatu berada di padang mahsyar nanti satu golongan yang Allah jamin selamat. Antara golongannya 7 golongan yang jamin selamat, salah satu daripadanya iaitu orang yang sentiasa hatinya di masjid. Orang yang sentiasa suka duduk kat masjid. Orang yang sentiasa dipilih oleh Allah dalam majlis-majlis yang penuh dengan kerahmatan. Ni majlis ilmu ni tuan-tuan. Ni disebut Raudatul Jannah. Taman-taman syurga. Duduk dalam majlis ilmu ni macam duduk kat taman, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengoklah, mana ada orang yang boleh tenang. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni lah paling tenang sekali. Duduk pun boleh tidur, tuan-tuan. Ni punya tenang. Mana tempat yang ada orang duduk boleh tidur? Tak ada. Dia suka mancing, dia tak tidur tu mancing. Dia suka tengok bola. Mana ada orang tidur tu tengok bola? Tapi majlis ilmu memang majlis yang cukup memberikan ketenangan. Sebab tu kadar orang yang suka dalam majlis ilmu ni, hidup dia tenang. Dia tahu inilah keadaan kerana dia sentiasa mendapat peringatan. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Orang yang sentiasa diberikan peringatan, diberikan pembetulan, diberikan cadangan. Kerana bila kita sebut mati ni satu perkara yang perlu kita ambil peluang waktu kita masih hidup. Bila mati tak ada apa dah. Iza mata ibnu Adam in qata'u amalihi illa min salasin. Mati saja anak Adam maka akan terputuslah segala amalannya. Tak ada apa dah tuan-tuan. Di saat itulah nanti kita akan berpindah daripada alam dunia ni. Alam dunia yang bersifat sementara. Alam dunia ni kita diuji dengan berbagai-bagai perkara yang Allah nak uji iman kita. Ada orang diuji dengan anak, ada orang diuji dengan isteri, ada orang diuji dengan kerja, ada orang diuji dengan berbagai-bagai. Untuk menilai sama ada kita ni mampu untuk dipilih oleh Allah dalam kehidupan yang kekal abadi. Tentunya matlamat kita nak masuk syurga, tuan-tuan. Sebab itu kita dulu asalnya daripada syurga. Waktu Adam jadi, Adam ni duduk dalam syurga, tuan-tuan. Adam jadi ni Tuhan terus duduk Adam dalam syurga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarah. Kisah permulaan bila Adam dijadikan oleh Allah, Adam dicipta oleh Allah, lalu Adam duduk dalam syurga. Dari ketika kita masih berada dalam syurga itu Adam, tentulah syurga ni tempat asal kita. Sebab itu kita kembali nanti nak balik ke syurga. Sebab itu kita kena buat persediaan. Adakah hari ini kita telah menepati sebagaimana yang telah diajar oleh Nabi? Hari ini kita bersyukur kerana kita diberikan nikmat hidup sebagai orang Islam. Kerana Islam inilah kehidupan. Islam ni perkara yang menjadi trust, menjadi perkara yang menjadi trust dalam kehidupan. Apa pun kita mesti kait dengan Islam. Jadi tak ada istilah orang nak sebut penunggang agama. Kerana kita bukan menunggang agama. Kerana agama itulah kehidupan kita, tuan-tuan. Bukan kita menunggang agama. Sebab bila sebut Islam ni, apa yang tak ada dalam kehidupan kita? Bermula daripada bangun tidur, kita masuk tandas, kita nak pakai baju. Semua Islam ada. Kerana itu kita bukan menunggang dia. Islam itulah kehidupan kita. Bagi orang yang nak memilih, inilah kehidupan dunia, ini nak ikut Islam, dialah yang menunggang agama. Kerana agama bukan untuk ditunggang. Agama yang telah adakan, yang menjadi ikutan kita, agama yang datang daripada Allah. Tuan-tuan. Allah lah yang mencipta Islam, Allah yang suruh kita ikut apa yang Islam. Sehingga Nabi ini menjadi satu contoh sampai sekarang. Nabi yang membawa satu agama yang nama Islam. Jadi kita tidak menunggang agama. Sebab tu dalam kehidupan kita ni, kita tak dapat lari pada pesanan Nabi. Nabi kata, taraktu fikum amrani lan tadallu abada. Kata Nabi, aku tinggalkan kamu 2 benda je. Apa yang Nabi tinggalkan kita? Nabi tinggalkan harta ke? Tak, tuan-tuan. Yang meninggalkan harta namanya Qarun. Yang harta ni banyak namanya Qarun. Yang ada harta ni namanya Qarun. Sampai sekarang ni, orang cari harta Qarun tak jumpa-jumpa, tuan-tuan. Punya banyak harta dia. Tapi tak ada sebenarnya. Kerana harta ni tidak bersifat kekal. Kalau nak meninggalkan kebesaran, Firaun mati dalam keadaan hebat, besar raja, tapi tak ada kemuliaan. Kata Nabi, aku tinggal 2 benda saja. Yang pertama sekali, taraktu fikum amrani lan tadallu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Kitabullah ni kita sebut Quran. Al-Quran inilah merupakan mukjizat besar Nabi yang sampai sekarang ni masih lagi bersama dengan kita. Al-Quran lah yang Tuhan turunkan sebagai garis panduan. Kerana dalam Al-Quran ini ada kisah-kisah Nabi. Dalam Al-Quran ini ada perkara-perkara yang boleh kita buat. Dalam Al-Quran ini ada perintah supaya kita buat. Dalam Al-Quran ini ada larangan apa yang perlu, yang tak boleh kita buat.
Maka Al-Quran ini kalau kita ikut insya-Allah, Nabi kata kita tak akan sesat selama-lama. Yang kedua, hadis Nabi. Iaitu apa yang Nabi suruh buat, apa yang Nabi buat, yang dipanggil sunnah. Sunnah ni banyak tuan-tuan. Kita bila sebut bab sunnah, bayang kahwin dua lah sunnah. Bukan. Nabi bukan dua isteri, Nabi ada 13. Takkan kita nak ikut Nabi? Tak. Sebab ada syariat yang telah dimansuhkan. Ada perkara yang perlu kita, dalam bab sunnah ni banyak. Sebab itu Nabi yang Allah utuskan untuk manusia ni di kalangan manusia. Nabi sendiri pun melalui kehidupan jadi orang susah. Nabi lahir daripada kalangan orang yang susah. Nabi lahir dalam keadaan tidak berbapa. Nabi daripada kecil diuji, bekerja sendiri, cari makan sendiri, ambil upah jaga kambing. Nabi juga berniaga pada peringkat usia remaja. Nabi ni businessman tuan-tuan. Sebab tu kalau kita nak berniaga, ikutlah cara Nabi. Nabi dah buat contoh dah. Nabi diberikan amanah membawa barang dagangan Siti Khadijah. Hebatnya Nabi ni berniaga jadi maju. Sampai toke pun Nabi dapat tuan-tuan. Punya maju berniaga. Diberikan keyakinan. Akhirnya dia kahwin dengan Siti Khadijah. Nabi juga pernah menjadi ketua dalam keluarga. Nabi juga pernah menjadi ketua bagi orang Islam. Semua perbuatan Nabi, inilah yang disebutnya sunnah Nabi. Apa pun Nabi buat, itulah yang patut kita ikut. Ini perkara yang patutnya kita mengambil faham. Kerana apa tujuan kita dijadikan oleh Allah? Kerana hidup kita ni ibadah. Sebab itulah bila kita mati besok, antara perkara yang kita kena buat hari ni, kita nak menilai diri kita atau nak meletak kita dalam golongan mana. Letak dalam golongan mana. Sebab hidup kita atas dunia ni, kita berpindah. Dunia ni sekejap je. 60 ke 70 tahun. Ada orang hidup 50 tahun. Ada orang hidup 60 tahun. Kawan kita yang dulu sama sekolah kita 15 tahun je. Tapi kita alhamdulillah, Allah masih lagi berikan kesempatan untuk kita mengumpul sebanyak mungkin kebaikan. Kerana perkara yang perlu kita ingat, bila kita mati saja, apa saja yang kita ada belum tentu dapat membantu kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atahu Allah biqalbin salim. Pada satu hari yang tak berikan manfaat. Harta mungkin tak jadi manfaat, dia akan menyusahkan kita tuan-tuan. Mati tinggal banyak harta, tapi anak tak tinggal ilmu. Dia berperang sama dia tuan-tuan. Kita dalam kubur jadi mangsa. Harta tinggal banyak lah, tapi tak cukup rupanya. Tinggallah banyak mana harta, tak akan cukup. Kerana dia tidak bersifat kekal. Banyak contoh lah tuan-tuan. Orang kaya meninggal, tinggal harta juta-juta. Anak pun dapat bahagian dia ratus-ratus juta. Tapi tak puas hati dengan nenek dia pula. Nenek dia dapat lebih banyak lagi. Akhirnya beraklah anak beranak pergi ke mahkamah. Cucu saman nenek. Bayangkan. Macam mana keadaan kita kalau kita tuan-tuan yang meninggalkan harta dalam kubur, nanti kita akan dipersoalkan. Sebab tu kita kena mengingat bahawa segala perbuatan kita ini akan dinilai di hadapan Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa pun yang buat baik walaupun sikit, tapi akan dikira di hadapan Allah. Buat baik ataupun banyak, akan dikira di hadapan Allah. Karena itulah bagi orang yang beriman, sebagaimana Allah nak gambarkan, nak kita hidup atas dunia ini, kata Allah tak dapat lari daripada 3 golongan. Tuan-tuan buka dalam suratul Baqarah. Tuan-tuan, Baqarah 286 ayat. Buka awal daripada suratul Baqarah ni, ayat pertama sampai ayat 20. Di permulaan surah ni, Allah nak menceritakan kita nak duduk dalam golongan mana. Kalau kita nak duduk dalam golongan yang pertama, golongan selamat, namanya golongan orang yang beriman. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Orang beriman ikut Quran. Kerana Quran ini merupakan panduan bagi orang yang bertakwa. Orang yang beriman ini orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allah jawab dah ayat yang ketiga tuan-tuan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Orang yang bertakwa ni orang yang percaya kepada perkara gaib. Ini asas yang pertama. Kerana Islam ni, bila sebut Islam ni, tak dapat lari daripada yang zahir dengan yang batin. Inilah kehidupan dunia akhirat. Tuan-tuan, 2 perkara benda. Jadi kita ni nak jadi orang yang beriman, kita kena percaya kepada perkara-perkara gaib. Apa dia perkara gaib? Bila sebut Islam, bunyan Islam ma'alal khamsin. Sa'adatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus salah wa ita'uz zakah wa shamu Ramadan wal hajjul baiti lil mustata'. Ini rukun Islam 5. Yang 5 ni semua nampak.
Tengok dia mengucap, Islam lah dia. Tengok dia semayang, semayang. Oi, walaupun rupanya hitam, legam tuan-tuan, tapi semayang, Islam dia. Kerana dia semayang, kita nampak. Tengok dia puasa, dia Islam. Dia bayar zakat, tu tanda dia Islam. Dia pergi haji, tanda dia Islam. Tapi Islam ini tidak sempurna sekiranya tidak bersama dengan rukun iman. Sebab itu bila Allah sebut dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang takwa ni, orang yang beriman. Orang yang beriman ni siapa dia? Orang yang percaya kepada perkara ghaib. Yang pertama sekali percaya kepada Allah. Sebutlah kita memang percaya kepada Allah walaupun Allah tu tak nampak. Bila sebut Allah memang tak bersifat macam manusia. Memang kita tahu. Tuan-tuan, tak ada isu ayat yang mengatakan kalau saya tak tengok, saya tak percaya. Dah ada dah golongan-golongan ni. Nabi dulu membawa satu agama yang baru. Agama asal orang-orang Quraisy ni mereka menyembah bahala. Bahala ni nampak. Bahala ni gambaran Tuhan yang diciptakan oleh akal manusia. Sebab tu kita melihat Tuhan, orang lain-lain Tuhan ni dia macam-macam rupa. Tuan-tuan jalan dekat dengan kat bomba tu, kat dengan kuih tu tuan tengok. Yang berbaris tu Tuhan-Tuhan ni. Kalau Tuhan yang jaga rezeki, gambaran dia tangan mesti banyak. Kalau Tuhan yang jaga hujan, tu gambaran. Sebab itu gambaran manusia yang menggambarkan Tuhan. Sedangkan Tuhan tu tak bergambar, tak bersifat. Sebab itu beza orang Islam percaya kepada Allah yang tidak tahu, tidak ada sifat. Cuma kita belajar tentang Allah ni tentang sifat 20 je. Kalau nak tanya sifat Allah ni berapa? Sifat Allah ni apa pun sifat, itulah sifat Allah. Tuan-tuan, cuma yang wajib kita tahu 20. 20 sifat, wujud, kidam, baqa, itu sifat-sifat Allah. Tetapi sebagai orang Islam, syarat pertama ni tadi, iaitu kita percaya Tuhan itu ada. Dan dia tidak bersifat seperti manusia. Dan kita takkan jumpa Tuhan pun, melainkan bila kita dibangkitkan di padang mahsyar. Tak ada orang jumpa Tuhan. Walaupun ada kisah umat Nabi dulu. Umat Nabi Musa nak tengok Tuhan. Macam mana rupa Tuhan ni? Lalu mereka bermunajat di Bukit Tursina. Bisa ketika Allah tak nampakkan rupa dia, baru naik cahaya, habis semua mati belaka tuan-tuan. Pada sifat kita tak boleh sambung dengan sifat Allah. Tengok pun tak boleh. Jadi kerana itu kita tak perlu untuk melihat rupa Allah. Kita hanya perlu percaya. Kerana inilah membezakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kita percaya kepada malaikat. Malaikat pun tak ada orang pernah jumpa walaupun duduk di kiri dan kanan. Kita percaya malaikat yang adil dan menyerokit dan atib, yang sentiasa saja memantau, yang sentiasa saja mencatat setiap perbuatan kita. Tentunya malaikat ini lebih ramai daripada manusia. Kalau manusia ada 10, malaikat 20. Dan malaikat ni dia ada alam dia sendiri tuan-tuan. Sebab itu kalau kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Sebenarnya alam ni banyak. Yang kita hidup ni namanya alam dunia. Ada lagi alam-alam lain. Ada alam malaikat, ada alam jin, ada alam lautan, ada alam angkasa. Yang kita hidup ni alam dunia ni kecil je. Yang kita puji Allah, yang kita sebut Alhamdulillahirrabbilalamin, semua alam ini adalah milik Allah. Jadi kerana itu hamba dia kena percaya Allah itu ada. Malaikat itu ada. Nabi pun ada, tapi kita pun tak pernah jumpa Nabi. Walaupun ada orang mengaku dia Nabi. Ramailah ni. Orang mengaku dia Nabi. Akulah Nabi bagi orang-orang Melayu. Akulah Nabi bagi orang Jawa. Macam Nabi ni pula ada pula 4-4. Sedangkan Muhammad ni Nabi yang terakhir. Lahirnya Muhammad, maka itu tanda akan berlakunya kiamat. Sebab selepas pada Nabi Muhammad tak ada Nabi dah. Maka itulah kepercayaan bagi orang-orang yang beriman. Ni nak sebut beriman ni. Percaya kepada qada dan qadar. Setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita adalah merupakan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Kehidupan kita ni milik Allah. Tugas kita ni menjadi hamba, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah kepada kita. Itu namanya beriman. Mempercayai 6 perkara. Dalam 6 perkara ni, itulah yang Allah sebut dalam ayat ni. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ni golongan orang beriman. Siapa nak beriman, dia kena percaya. Siapa nak takwa, jadi orang yang bertakwa, maka dia kena mempercayai pada perkara yang berkaitan dengan perkara yang ghaib. Ni tanda orang beriman. Golongan yang kedua, tuan-tuan baca. Ayat 1 sampai ayat 6 cerita orang beriman. Ayat 7 dengan 8 cerita tentang orang kafir. Golongan manusia ni beriman, lawannya kafir. Siapa orang kafir? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dilawan pada beriman ni tadi. Kalau sebut kafir ni dia tak percaya.
Kalau sebut kafir ni dia tak buat benda yang disuruh buat, itu kafir nama dia. Dan kafir ni bukan satu perkataan yang dicipta oleh kita, tak, tuan-tuan. Dulu lagi kafir ni ada. Mengapa pula timbul isu tak boleh sebut perkataan kafir? Jangan sebut kafir, nanti terasa hati orang-orang bangsa lain. Kafir ni bukan ikut bangsa, tuan-tuan. Kafir ni perangai. Kalau dia tak mau ikut Islam, kerana kafir yang pertama bukan kalangan manusia. Bila Allah menyebut siapa kafir yang pertama? Iblis, tuan-tuan. Tuan baca dalam Al-Quran. Apabila Allah jadikan Adam, lalu kata Allah, semua makhluk kena tunduk pada Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Bila iblis tak mau sujud, lalu Allah kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mu inilah kafir pertama. Mulah engkau perintah aku. Jadi orang yang engkau perintah Allah ni namanya kafir. Bukan kita yang cipta kafir ni, bukan perkataan yang Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan. 553 perkataan kafir. Tiba-tiba hari ni kita nak tunjuk handai, kita tak boleh sebut kafir. Kenapa tak boleh sebut kafir? Kena sebut bukan Islam, non-Muslim. Nanti takut bangsa lain terasa hati. Kafir bukan bangsa. Kafir pertama yang menentang Nabi, pak saudara Nabi, bangsa yang sama dengan Nabi. Siapa ketua menentang Nabi yang disebut kafir Quraisy, tuan-tuan? Tan Sri Abu Lahab, tuan-tuan. Tan Sri Abu Lahab ni pak saudara Nabi, pembesar Nabi. Dia tu disebut kafir kerana dia tak mau ikut perintah Allah. Jadi isu sekarang ni kalau kafir, orang yang tak mau ikut perintah Allah. Kafir yang pertama sekali, iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini ayat Quran. Ya Allah telah meletakkan, kalau nak kenal orang kafir, inilah kafir. Dia tak akan beriman dengan apa yang kita beriman. Kalau kita sebut kita percaya pada Allah, dia tak percaya, kafir dia. Kalau kita sebut ayat Quran ni perintah Allah, dia tak percaya itu perintah Allah, kafir lah dia. Bukan bangsa, tuan-tuan. Apa isu kita kata takut Cina terasa hati kalau kita kafir? Cina pun banyak Islam pun. Tuan-tuan pergi tengok kat Cina tu, lebih ramai daripada kita Islam, tuan-tuan. Kalau pergi Mekah tu tengok, Allah, serupa muka acong sebelah rumah aku, tapi Islam. Cina bukan bangsa yang disebut kafir. Kafir ni orang yang tidak mahu menerima Islam. Orang yang tak mahu ikut perintah Allah, perintah Islam. Sebab tu banyak jenis kafir. Tuan-tuan, ada kafir yang kita perlu beri dia perlindungan kalau dia tak menyusahkan kita. Tapi kalau kafir ni jenis memang dah menyusahkan kita, dah bagi duduk dah percuma, tiba-tiba nak menjadi tuan, itu kafir yang menentang kita, tuan-tuan. Yang menolak. Ni dalam Quran zaman Nabi banyak. Kafir zimmi, dia ada jenis-jenis dia. Kita baca tentang kafir, tapi kita tak nak cerita banyak. Cuma nak sebut je, kafir ini bukan satu ungkapan perkataan yang kita cipta, tak. Kafir ni Allah sebut dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Habis tak boleh sebut kafirun, nak sebut apa? Qul ya ayyuhal nan muslim. Macam tu. Pening kita. Kan itu kita kena faham. Beza kita sebut tadi. Kita orang Islam, kita hidup kerana Islam itulah kehidupan kita. Kerana Islam itulah yang mengajar kita. Bermula daripada apa pun dalam perbuatan kita, semua ada kait dengan agama. Sehingga kita bangun tidur, disuruh berdoa. Masuk tandas, tuan-tuan. Dalam bab dalam tandas pun ada pertikaian. Dalam bab dalam tandas tu pun ada penilaian. Kalau kita buat dapat pahala, kita tak buat dapat dosa, tuan-tuan. Itu dalam tandas, perlu kira lain lagi. Nabi ajar kita daripada A sampai Z. Cara makan macam mana, duduk nak makan macam mana, cara nak masak makanan macam mana, cara nak kerja macam mana. Kerana itulah dia kehidupan. Jadi kerana itu Islam ni bukan satu alat untuk kita guna pada waktu-waktu tertentu, tak. Sebab itu nak ikut Islam, ikut sepenuhnya. Jangan kahwin cara Islam, tapi berniaga nak ikut cara kafir, tak boleh. Sebab itu disebut fisilmi kafah, masuk Islam itu sepenuhnya. Jadi golongan yang kedua ni Allah sebut dalam suratul Baqarah. Ni golongan yang pertama tadi, golongan beriman, 6 ayat. Golongan kafir ni tak payah cerita banyak, 2 ayat je. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau orang kafir ni hati dia ada masalah, hati dia berpenyakit. Bila tengok kita macam mana cara nak hancurkan Islam. Dan untuk menghancurkan Islam ni dah banyak, daripada dulu lagi, daripada zaman Nabi lagi, sehingga sampai peringkat nak meruntuhkan Kaabah, sehingga sampai peringkat berlakunya perang antara orang kafir dengan orang Islam. Dan antara perkara yang terbaru ni, tuan-tuan, memang tidak akan lama,
Mereka cuba menyamaratakan agama. Ini satu benda yang patut kita ambil perhatian, tuan-tuan. Ini bukan kecil. Apatah lagi orang yang menyebut agama ni orang yang jaga agama. Dia boleh pergi ke kuil, dia boleh pergi buat alatan ke tempat gereja-gereja semata-mata untuk mencari poin nak meletakkan agama ni sama. Dia boleh keluar kenyataan. Kalau kita tengok, dia kata orang Kristian pun sama juga agama dia. Kristian ni bukanlah agama teruk sangat. Dia kata, ustaz tengok padri-padri semua pun pakai jubah pakai ustaz. Tengok tuan-tuan. Dia ambil pakaian jubah macam ustaz, dia kata. Tuan-tuan tengok padri perempuan, sister tu, semua pakai tudung. Mana sister ada buka rambut? Tak ada. Nak banding dengan orang Islam, dia kata Islam tapi dia buka rambut. Dia kata siapa contoh? Dicontohkan dengan Siti Kasim. Tengok Siti Kasim, dia kata Islam. Dengan rambut merah apa. Tapi tengok dia kata sister. Dia boleh pakai tudung. Ini di antara gerakan-gerakan yang nak menyamaratakan Islam. Ini cukup bahaya, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok dekat Indonesia tu, dia boleh kahwin orang Islam dengan orang Kristian. Orang Islam, kerana adanya perkaraan ataupun keyakinan bahawa semua agama ini menuju kebaikan. Tengok pakaian padri. Padri lagi boleh menghapuskan dosa. Dia akan buat perbandingan. Yang jadi masa besok anak-anak kita, tuan-tuan. Akan lahirlah satu pemikiran yang mengatakan agama ni semua baik. Nak banding dengan Tok Sami, dia kata ustaz pakai ihram 4 hari je. Tok Sami tu 40 tahun pakai ihram, dia kata, tuan-tuan. Tuan-tuan tak fikir Tok Sami tu pakai kain kuning tu dia pakai ihram juga. Tengok baiknya dia pakaian. Ini perkara-perkara yang kalau kita tidak ada iman, maka ini fitnah besar buat kita, tuan-tuan. Akhirnya kita akan menerima agama lain pun baik. Tak ada salah pun. Ini perkara yang perlu kita jaga. Kerana itu Allah berikan peringatan. 2 perkara dalam ayat ini menyebut kafir. Tapi ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20, tuan-tuan, menceritakan tentang golongan orang-orang yang munafik. Munafik ni nak paling jaga sekali. Sebab tu munafik ni saya akan merosakkan agama ni orang munafik. Bila sebut munafik ni bukan sekarang. Zaman Nabi dia dah golongan munafik ni. Zaman Nabi ni siapa munafik paling besar? Abdullah bin Ubay ni, tuan-tuan. Yang duduk sekali dengan Nabi, yang sekali musyarat dengan Nabi, buat perancangan perang dengan Nabi. Tapi di saat berlakunya perang, ketika Islam hendak dihancurkan, dia boleh sokong, lari daripada menyokong Islam, dia boleh sokong orang kafir. Ni golongan yang paling takut sekali. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ni 12 ayat cerita orang munafik ni. Kita bimbang di kalangan kita, di ramai orang golongan munafik. Nampak macam nak Islam, tapi sebenarnya dia tak suka pada Islam. Sebab itulah Allah memberikan kita peringatan. Banyak hadis-hadis Nabi nak sebut, nak tahu golongan-golongan ini bukan payah orang cerita, tuan-tuan. Dalam Quran tu, surah yang pertama, juzuk yang pertama, surah Al-Baqarah, ayat yang mula-mula cerita dah orang yang beriman macam mana. Orang nak jadi orang beriman, ini cara dia. Orang percaya Allah, ikut apa Nabi buat, percaya kepada Al-Quran, percaya qada dan qadar, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada kematian. Ini perkara asas yang perlu kita tahu. Sebelum kita bangkit besok dalam keadaan apa yang kita buat hari sebenarnya tak betul. Kita rupanya selama ini termasuk dalam golongan orang yang munafik. Sebab itu disebut ayatun munafikun salasah. Kalau nak tahu orang beriman tadi, orang percaya pada perkara gaib, nak tahu orang kafir, dia terus tolak Islam. Apa yang saya kata betul, dia kata tak betul. Tapi munafik ni kena jaga-jaga. Nabi kata ayatun munafikun salasah. Nak tahu orang ni munafik ke tak, ada 3 tanda dia. Dia tak sebut munafik ni mikir orang sebagian. Tak. Munafik ni sifat dia, tuan-tuan. Walaupun dia apa jawatan pun, kalau sifat dia ada 3 perkara ni, maka itu golongan munafik. Yang pertama sekali orang munafik ni, apabila dia bercakap, dia bohong. Bila bercakap, dia bohong. Cakap bohong saja. Asal bohong, cakap. Ini masalah, tuan-tuan. Siapa dia? Tuan-tuan jangan nak bayangkan PM pula. Ni mesti Ustaz nak kata. Tak. Kita nak sebut golongan itu, Tuhan sebut golongan orang munafik ni bila bercakap dia bohong. Tak kira siapa. Kalau ustaz yang bercakap tu dia bohong, ustaz munafik nama dia. Benar? Kalau lah Tok Imam tu bohong, Tok Imam dia, tapi dia ada cakap bohong, munafik lah dia. Kerana ini tanda munafik. Ayatan munafik ni orang yang bercakap bohong. Bohong ni satu perkara tabiat yang tak boleh nak buang, tuan-tuan. Sebab orang yang boleh menipu ni kadang-kadang kita tengok bukan semua orang ada skill menipu ni. Tapi kalau dia boleh menipu, rupa wajah dia tak berubah, memang munafik besar lah, tuan-tuan. Dia tak tahu dia cakap atau menipu ke tak. Sama je muka dia.
Orang yang tak biasa menipu, dia kadang-kadang muka dia lain. Dia nak menipu tu pun tak agak-agak, tuan-tuan. Tapi kalau orang biasa menipu ni, dia bercakap apa pun, tak ada orang percaya. Tipu. 10 yang dia cakap, 11 tak ada percaya. Maka ini munafik besar. Cakap bohong. Cakap macam ni hari ni, besok buat lain. Munafik lah tu. Tak payah kata orang kata lah. Bukan ustaz kata. Ini tanda yang Nabi sebut dalam hadis. Golongan yang kedua, apabila dia berjanji, dia mungkir. Berjanji mungkir. Bila kita berjanji ni, orang mengharapkan, tuan-tuan. Bukan nak kata siapa pun, siapalah. Kalau saya sendiri pun, saya akan nikah janji pukul 10. Saya akan datang pukul 10, tuan-tuan. 9.45 datang lah, sebab saya tak mau jadi munafik. Tapi kalau pengantin tu lambat, ayat pertama yang saya bagi, awak ni munafik. Dia kata apa pula ustaz munafik? Janji pukul berapa? Pukul 10. Awak datang pukul berapa? 11.30. Tak munafik nama dia. Biru lah kata awak kat sini. Sebab bila berjanji orang mengharap, tuan-tuan. Tok Imam bila berjanji datang rumah untuk buat tahlil. Kalau Tok Imam tu tak datang, tak rosak majlis tu. Duk tunggu Tok Imam tak datang. Janji pukul 10 nak buat tahlil. Pukul 10.30 tak sampai, pukul 11. Ramai-ramai tu pun Allah Tok Imam ni. Dalam ramai-ramai jemaah, tuan-tuan. Tak sebenarnya dia pun cakap la ilaha illallah, dia kata. Hak lain pun ikut la ilaha illallah. Sampai tengah hari tak boleh berhenti, tuan-tuan. Dia ingat itulah tahlil. Orang tu tak sebut la ilaha illallah kerana dia merasakan tak patutlah Tok Imam tak datang. Ni sebut janji ni. Berapa ramai yang mengharap hutangnya dilunaskan, sampai sekarang tak lunas, tuan-tuan. Kalau perangai tu ada, tu tanda dia munafik. Tak payah orang khabar. Berjanji dah. Kalau begini akan kita buat gini. Tapi bila dia dapat apa dia nak, maka dia meninggalkan. Itu tanda munafik yang kedua, tuan-tuan. Dan yang ketiga, apabila diberikan amanah dia khianat. Ini juga tanda orang munafik. Beri amanah, dapat dah amanah. Dia janji sebelum dapat akan buat gini-gini. Dapat dia buat lain. Maka dia telah mengkhianati amanah yang kita beri pada dia. Kita dah beri dia sokongan, kita dah beri dia dokongan, tapi dia khianat pada kita. Itulah tanda munafik. Bukan 3 sifat yang perlu ada. Salah satu daripada 3 dia kalau ada pada siapa-siapa pun, tak kiralah dia siapa, maka itulah golongan munafik. Ni golongan yang Allah sebut. Jadi kerana itu kita orang yang beriman ni, kita kena yakin atas janji yang kita sebut bahawa hidup kita ni akan mati, tuan-tuan. Mati ni satu kemestian, semua orang pun mati. Kalau tuan-tuan baca bab mati ni paling banyak peringatan. Kerana itu mati dalam 2 keadaan. Hidup kita akan menentukan bagaimana cara kita mati. Dan mati ni dalam 2 kaedah. Satu dipanggil mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Ataupun mati dalam keadaan su'ul khatimah. Husnul khatimah ni kita doa sangat agar supaya mati kita dalam keadaan Islam. Sekurang-kurangnya kita mati dalam keadaan kita taat pada perintah Allah. Mati yang dicemburai. Siapa, tuan-tuan? Waktu jadi imam, tiba-tiba sujud tak bangun-bangun. Allahu Akbar, hebatnya dia. Mati ketika dia sedang melaungkan azan. Ramai kita tengok. Tengah lawan azan, hayya 'alas salat, tiba senyap je. Meninggal dah rupanya untuk bila. Alhamdulillah. Ini pernah saya tengok dekat Mekah sekali, tuan-tuan. Tengah azan. Mati tengah baca khutbah. Ittaqullah. Takut kalau Allah. Saat itu dia meninggal dunia. Saat itulah malaikat mau cabut nyawa dia. Maka orang akan melihat hebat. Apa tak hebatnya? Kerana hidup kita akan menentukan bagaimana cara kita mati. Kalau kita nak mati tengah baca Quran, banyaklah baca Quran. Maka di saat kita mati dalam keadaan buat kebaikan. Mati tengah tidur. Ramai hari, tuan-tuan. Asal mati tidur. Asal tidur mati. Kerana mana? Masuk hospital ditidurkan. Dapat mesej hari pertama. Oh, Tok Bilal kita ditidurkan. 4 hari meninggal dunia. Tidur tu sambung terus meninggal. Sebab tidur ni peringatannya separuh pada mati. Sebab bila kita tidur, tuan-tuan, roh kita keluar. Kalau dia balik semula adalah kehidupan. Kali itu bila sebelum tidur, banyakkan kita istighfar. Sebab tu kita dituntut, tuan-tuan. Pastikan kita jadi umat Nabi Muhammad. Pastikan kita baca Quran. Untuk amalan-amalan sebelum tidur. Kerana tidur ni merupakan sebahagian daripada mati. Dengar kuliah jangan tidur sangat, tuan-tuan. Kalau tidur mati ke? Kerana mati ni satu peringatan yang perlu kita fikir bila-bila boleh berlaku. Ainama takumu yadrikumul maut. Wala kuntum fi burujin musayyadah. Mati ni di mana-mana saja. Apa keadaan? Sebab itu hidup kita akan menentukan bagaimana cara mati. Itu mati yang kita minta. Mati hari Jumaat. Mati ketika kita dengar kuliah. Alhamdulillah. Mati dalam keadaan husnul khatimah.
Kita tak mahu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati yang terfitnah. Mati dalam keadaan tengah buat maksiat. Allahu Akbar tuan-tuan. Tengah buat maksiat, tengah main judi, mati tengah beli nombor ekor. Itu benda-benda yang kita jauhkan sangat. Mati tengah karaoke. Tengah nyanyi kat karaoke. Nyanyi petang, awal sibuk pergi maghrib dia pergi karaoke. Tengah nyanyi kuda hitam. Aduh, mereka nak cabut masa tu tuan-tuan. Mati. Pegang mic ni. Tak boleh tinggal. Orang telefon dia kata, Ustaz macam mana ni? Kami nak mandikan jenazah ni. Tangan dia pegang mic ni. Tarik pun tak boleh buka ni. Nak kena potong tangan ke? Jangan. Tak boleh potong tangan. Habis mic tu tanam sekali dengan jenazah tu. Nampak macam mana? Takkan nak potong tangan ni? Maka kembalilah dia bertemu dengan Allah dalam keadaan masih lagi membawa pembesar suara tu. Ini benda yang kita minta jauh. Ini berlaku. Sebab tu kita tengok pengajaran yang perlu kita ambil. Sebab itu kita nak akhirkan kehidupan kerana kita dinilai di akhir kehidupan kita. Ramai orang ni kata Ustaz, dulu saya zaman muda-muda dulu jahiliah, banyak buat dosa, tuan-tuan. Tetapi Tuhan tak nilai muda. Kembalilah kita ke pangkal jalan. Fatalaqa Adamu min rabbih. Kembalilah kita taubat kepada Allah. Kerana kita mengharapkan supaya dosa-dosa kita diampunkan. Tapi kena ada usaha dan kita nak pastikan yang kita buat ni betul. Hari ni bila kita takut, kita bimbang, kita tertipu dengan amalan kita. Hari ni pernah tak kita nak memikirkan solat yang kita buat ni betul ke tak, tuan-tuan? Pernah tak kita nilai balik? Sebagaimana Allah sebut, fawaidul lil musallin, celakalah bagi orang yang semayang. Semayang ni Allah sebut celaka. Apatah lagi tak semayang. Dan adakah perkara yang kita buat ni betul? Adakah semayang kita tepat sebagaimana yang telah disyariatkan? Betul tak cara kita angkat takbir? Betul tak kita telah mematuhi perkara-perkara yang disebut tentang rukun salat? Rukun salat ni ada 13. Berapa ramai orang yang belajar rukun salat? Kerana kebanyakan kita salat bermula daripada tengok-tengok. Ikut saja, tak pernah pun kita belajar. Niat ni apa dia? Bahawa niat. Ada orang berniat sebelum dia angkat takbir. Soli farad itu bukan niat. Kerana maksud niat ni lintasan dalam hati. Ada orang berniat sebelum takbir, belum lagi kerana bermula ni niat di permulaan salat. Apa takbir ni? Berapa ramai orang yang tidak bertakbir semayang, tuan-tuan? Tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan faham, berapa ramai orang yang hanya mengangkat tangan tetapi tidak melapaskan perkataan Allahu Akbar. Tempat kita tengok, standard orang semayang. Berapa ramai yang angkat takbir masih dalam keadaan begini? Nabi aja angkat takbir gini, dia masih takbir gini. Berapa ramai orang yang tidak bertakbir kerana dia tidak melapaskan perkataan Allahu Akbar. Dia hanya mengangkat tangan, sedangkan mengangkat tangan itu sunat. Tak angkat pun tak apa. Bila sebut takbir ni apa? Takbir ni termasuk pada perkara yang disebut rukun qauli. 4 perkara yang kena jaga dalam sembahyang. Yang sebab tu kita bertakbir, mesti kita lapaskan perkataan Allahu Akbar tanpa kita menyembunyikan walaupun satu huruf. Hari ni takbir angkat tangan, mulut tak bunyi, tuan-tuan. Nak kira macam mana? Kenapa? Kerana dia tak pernah belajar. Itu bab semayang. Belum lagi kita semok bab ambil air semayang. Sebab tu hari ni kita jangan tertipu, tuan-tuan. Rasa saya dah semayang, Ustaz. Betul tak saya ambil air semayang? Kat Mekah saya jumpa, tuan-tuan. Orang yang ambil air semayang, daripada mula dia semayang sampai dah pergi Mekah. Pencing kerja. Dia ambil air semayang, dia basuh muka, dia basuh rambut, dia basuh tangan, tuan-tuan. Dia basuh kaki. Saya kata, mengapa begitu? Awak tahu tak berapa rukun ambil sembahyang? Hari ni orang ambil sembahyang, berapa ramai yang tahu rukun ambil sembahyang? Hari ni orang yang puasa, berapa ramai yang tahu rukun puasa? Tuan-tuan, saya tak mau tanya. Kalau saya tanya, kan dia kata, Ustaz kalau tanya aku mampu kata dengar orang ceramah ni. Kita tanya diri kita, tuan-tuan. Yang kita ibadah ni, di antara perkara rukun ni, ada lagi perkara sebelumnya disebut syarat sah solat. Antara syarat sah solat tu mesti mengetahui rukun. Hari ni kalau kita sebut rukun-rukun ibadah yang kita buat, jangan sebut haji umrah jauh lagi. Apa yang telah kita buat selama ni? Selama ni kita puasa, tuan-tuan. Berapa rukun puasa? Berapa ramai orang yang masih lagi berniat puasa sebulan tanpa tidak mengulangi hari-hari? Berapa ramai lagi orang yang tak tahu rukun puasa berapa? Kita tanyalah. Saya kalau ceramah saya suka lemparkan dan kita sendiri kena fikir. Berapa ramai orang yang solat mengetahui rukun-rukun solat? Mengetahui hak ambil air semayang. Bila sebut ambil air semayang ni basuh hak muka. Ramai lagi yang basuh hak muka tak sampai ke telinga.
Ramai lagi orang perempuan yang rambut tepi ni dilarikan rambut yang sepatutnya menjadi anggota wuduk. Ramai lagi yang basuh tangan bermula daripada siku ke mata kuku. Dalam hadis kata basuh tangan bermula daripada mata kuku ke siku. Macam mana nak pastikan air masuk dalam kuku? Nak pastikan air sampai ke celah-celah jari? Bila kita sebut tak pernah belajar. Sebab permulaan ibadah kita tengah tak belajar. Campur pula pergi semayang. Sekadar bila ada kuliah lagi. Tak ada lah. Nak dengar kuliah buat apa? Itu perkara yang kita perlu semak sebelum kita kembali bertemu dengan Allah. Bila sebut mati ni tuan-tuan, nak nilai balik ibadah kita. Dan hari ni, satu perkara yang perlu kita ingat. Bila sebut awalu ma yuhasabu alal abdul yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang Tuhan tanya dalam hidup kita esok mati besok, Tuhan tak tanya kita harta banyak mana. Tuhan tak tanya kita anak banyak mana. Dia akan tanya semayang kita tuan-tuan. Semayang kita laksanakan ni, adakah hari ni kita bangga? Saya Ustaz Alhamdulillah. Daripada umur 40 tahun, saya dah jaga solat jemaah sampai sekarang umur 50 tahun. 10 tahun. Tapi perlu kita fikir, solat sewaktu wajib, waktu kita solat, waktu kita akhir balik, umur 10 tahun sampai 40 tahun. Kita nak kira macam mana tuan-tuan? Solat tu punahlah kita ganti. Sedangkan bila kita tinggal solat, wajib kita ganti balik. Kalau mazhab lain kata tak diterima ibadah sunnah yang lain, sebelum disempurnakan hutang kita dengan Allah. Sebelum kita sempurna hutang, nak kira macam mana? Berapa lama? Umur 10 tahun tak start semayang lagi. Umur 20 tahun lara lagi tuan-tuan. 30 tahun masih belum lagi. 40 tahun anak dah kahwin. Bila anak kahwin, menantu balik rumah baru start semayang. Tapi semayang pun tak belajar. Sekadar ikut. Ikut aja tak tahu benda. Pernah berlaku kat Mekah tuan-tuan. Dia nak semayang, dia nak ikut imam lain. Dia pun angkat takbir Allahu Akbar, dia tampar je Pak Arak depan ni. Allahu Akbar, pelepuk dia tampar. Arak terpusing balik, pang tampar muka dia. 5 jari lekat kat sini. Balik dia ngadu, dia kata, Ustaz, saya kena tampar depan arak tadi. Saya kata, apa? Yalah, dia kata, saya nak berimam dengan dia. Saya nak semayang. Bila saya angkat takbir, saya tepuk dia. Saya kata, awak tepuk dia untuk apa? Kan gitu kan, kita semayang. Bila nak ikut imam, kita tepuk. Siapa kata? Mana ada isu tepuk? Adakah kerana awak tepuk tu, dia kena tukar niat jadi imam? Tak. Adakah kerana awak tepuk tu, dia dah semayang 2 rakaat, dia kena tambah lagi 2 rakaat? Tak. Dia tetaplah dengan semayang dia. Awak sekadar semayang belakang dia, takbir sudahlah, yang kita tepuk dia buat apa? Kalau kena ditijini orang latah, tak kena nyanyi tuan-tuan. Dia dah semayang 3 rakaat, mu nak pergi tumpang 1 rakaat, Allah Akbar, kelepuk, oh pocok, dia kata habis. Dengan dia punya semayang pun habis. Tak perlu bawa tepuk dia. Saya tengok begitu, belajar. Jangan ikut orang. Kerana belum tentu yang dibuat tu betul. Yang panggil cuik dia untuk tarik orang yang daripada sah depan, ubah ke belakang, tuan-tuan. Bukan kerana nak ikut dia jadi imam. Yang kerana tampar itu, mewartabatlah penampar balik. Apa masalah ni? Masalah kerana tidak ada ilmu. Kerana itulah, bila tidak ada ilmu tuan-tuan, amalan kita tidak ada nilai di hadapan Allah. Bimbang nanti hanya menjadi kain burung. Dilemparkan kembali kepada kita. Jadi kerana itu hari ini tuan-tuan, saya ajak saya seru diri saya, tuan-tuan sekalian, kita mula mengqadakan solat yang pernah kita tinggalkan. Walaupun tak habis. Kata ulama, kalau mula kita buat, di saat kita qada, tiba-tiba kita mati, maka mungkin ada jalan untuk diampunkan. Kerana kita dalam proses bayar. Tapi kalau kita tak bayar pun, kita seronok kerana pergi umrah tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun umrah wajib sekali je, tuan-tuan. Bukan 7-8 kali. Habis kalau umrah tu tidak akan ada nilai bila solat kita tidak ada. Bila kita tak buat solat. Jadi kerana itu kita kena ada. Kita kena laksanakan. Dan kerana itu waktu solat qada ni dia tak terikat pada waktu. Kita boleh buat bila-bila. Katakan subuh kita tinggal, kita nak qada waktu zuhur pun boleh. Kita nak qada lepas asar pun boleh. Dia kata lepas semayang tahrim tak boleh masuk. Tapi untuk qada solat, bila-bila masa pun boleh tuan-tuan. Jadi kerana itu kena ada satu, tanamkan satu azam. Yang hari ini kita kena mula mengqadakan solat-solat yang kita tinggalkan. Kerana hutang ini tetap akan dikira di hadapan Allah. Mesti ada ikhtiar untuk kita membayarnya. Mudah-mudahan yang menjadikan peringatan. Mohon maaf tuan-tuan dah lewat 10-15 minit tak apalah sekali. Sebab waktu kita cepat sangat. Jadi saya kadar itulah sama-sama kita boleh buka minda kita. Mudah-mudahan yang menjadi penyuntik semangat untuk membetulkan diri kita dan meletakkan diri kita dalam golongan orang belajar. Kerana salah satu syarat amalan akan diterima oleh Allah apabila kita belajar. Kerana sebab itu belajar ni tidak ada tahap dia tuan-tuan.
Belajar ni tak ada masa dia. Bila-bila pun kita kena belajar sampailah kita mati besok. Sampai dalam kubur, di saat kita ditanamkan, kita masih lagi diajar. Maka kaedah belajar ni nanti yang boleh menyelamatkan kita dan membetulkan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita kembali bertemu dengan Allah dalam keadaan kita diterima amal kebaikan kita. Jadi sekali itu dulu, mohon maaf di atas segala kekurangan. Terima kasih di atas jemputan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.